الحمد لله الحمد لله القائل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan para jemaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhai di dunia dan di akhirat. Bersempena sambutan Hari Malaysia pada tahun ini, member akan membicarakan khutbah bertajuk Bangunkan Bersama Bumi Merdeka. Hadirin Jumaat sekalian, tanggal 16 September yang disambut setiap tahun sebagai Hari Malaysia bertujuan memperingatkan kita sejarah pembentukan, penubuhan dan pengisytiharan Kesatuan 11 Negeri Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, dahulu Borneo Utara, Sarawak dan Singapura sebagai negara Malaysia. Persetujuan menubuhkan Malaysia diperoleh 31 Ogos 1963, namun pengisytiharannya ditangguhkan selepas laporan Setiausaha Bangsa-Bangsa Bersatu diperoleh pada 14 September 1963. Sejarah pembentukan Persekutuan Malaysia bermula dengan hasrat Tunku Abdul Rahman yang ingin membantu membebaskan Sabah, Sarawak dan Singapura daripada komunis, selain menyatukan 14 buah negeri sebagai sebuah negara merdeka. Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia ketika itu, dalam pengisytiharannya menyatakan mulai daripada 16 September 1963 bersamaan 28 Rabiul Awal Akhir 1383, negeri-negeri di Malaysia dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka, lagi berdaulat serta berasaskan kebebasan dan keadilan, dan sentiasa mempertahankan serta memelihara keamanan dan kemesraan umatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa di dunia ini. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, tarikh karamat Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 dan Hari Malaysia 16 September 1963 seharusnya mengedarkan seluruh rakyat Malaysia bahawa negara ini telah 59 tahun ditubuhkan dan 65 tahun dimerdekakan. Namun, bagaimanakah kedudukan negara ketika ini? Perjalanan panjang selama 65 tahun seharusnya mematangkan semangat perpaduan dan kebersamaan seluruh anggota masyarakat yang berbilang kaum sebagai sebuah keluarga. Sebuah keluarga memberi bermaksud setiap ahli keluarga bertanggungjawab serta berperanan dalam memastikan kecukupan, kebahagiaan serta keselamatan keluarganya terjamin dan terpelihara. Setiap daripada warga negara Malaysia dengan upaya masing-masing mampu memberikan sumbangan signifikan kepada negara, bermula daripada ketua negara sehingga ke anak kecil. Membangunkan negara bukan disandarkan sepenuhnya di atas bahu mana-mana individu tertentu,
sebaliknya ia adalah bertanggungjawab bersama. Mudahnya negara kita adalah tanggungjawab kita. Bagi merealisasikan pembangunan negara yang mapan, 3 aspek utama berikut boleh difokuskan bagi menjamin kestabilan sosiopolitik negara, iaitu kesepaduan sosial, pendidikan holistik dan keutuhan ekonomi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kesepaduan sosial adalah kunci kepada keutuhan sebuah umat. Sejarah kaum Muhajirin yang hidup di tanah gersang serta berkeahlian dalam bidang dagangan berhijrah meninggalkan harta benda di Mekah, kemudiannya berpadu dan berasimilasi dengan penduduk Madinah yang hidup di tanah yang subur dan berkeahlian dalam bidang pertanian. Atas dasar persaudaraan, kaum Ansar tidak membiarkan saudaranya dalam kesusahan, sebaliknya dibantu setiap aspek keperluan. Malaysia hari ini, khususnya umat Islam, dilihat masih bercakaran demi kepentingan peribadi dan politik. Sengketa, permusuhan serta kebencian masih menebal sehingga menjatuhkan sesama bangsa, bahkan saudara seagama. Wujudnya golongan ekstremis yang mencetuskan provokasi, menambah fitnah perpecahan dan menyemarak api perkauman, mencetuskan suasana tidak aman. Sedangkan Rasulullah SAW mengingatkan sebagaimana hadis riwayat Abu Musa radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'minina kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain umpama sebuah bangunan di mana sebahagiannya mengukuhkan bahagian yang lain. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW turut menegaskan sebagaimana mafhum hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang Muslim merupakan saudara kepada Muslim yang lain. Haram seorang Muslim menumpahkan darah saudaranya, merampas hartanya dan mencemarkan kehormatannya. Seorang Muslim jangan menzalimi saudaranya, membiarkannya teraniaya dan menghinanya. Seorang Muslim sesama saudaranya jangan dengki mendengki, tipu menipu, benci membenci, khianat mengkhianati dan pintas memintasi dalam muamalahnya. Kaum muslimin yang berbahagia, pendidikan holistik dan ilmu pengetahuan seimbang dari sudut intelek, emosi, jasmani dan rohani amat mustahak dalam melahirkan model insan berkualiti dalam Islam. Pengkategorian dibuat antara ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Kemudian ilmu fardu ain dikategorikan pengetahuan berkaitan kepercayaan sebagai ilmu akidah, pengetahuan berkaitan amal perbuatan sebagai ilmu fiqh, dan pengetahuan berkaitan kerohanian sebagai ilmu tasawuf. Tujuan untuk ilmu asasnya bukan mematamatkan kepada sektor pekerjaan, sebaliknya ia adalah tuntutan dan kewajipan. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah fardu, kewajiban bagi setiap muslim. Riwayat Imam Ibnu Majah. Imam An-Nawawi mencatatkan kata-kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Majmu', menuntut ilmu lebih utama afdal berbanding solat sunat. Tiada selepas kefarduan perkara yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Siapa yang mahukan dunia, hendaklah dia berilmu, dan siapa yang mahukan akhirat, hendaklah dia berilmu. Siapa yang tidak mencintai ilmu, maka tiada kebaikan padanya. Kaum muslimin yang diberkati Allah Subhanahu wa taala sekalian, keutuhan ekonomi menjadi aspek penting dalam mencerminkan kestabilan umat. Keutuhan ekonomi bermaksud
negara mempunyai ekonomi yang mapan serta berdaya tahan terhadap sebarang ancaman luar dan dalam. Rasulullah SAW sewaktu tiba di Madinah, baginda SAW bukan sahaja membangunkan masjid, tetapi turut membangunkan pusat ekonomi umat Islam. Ekonomi Madinah yang ketika itu didominasi golongan Yahudi dengan penipuan, cukai dan riba digantikan dengan serangan agar menghidupkan pasangan Nabi sebagaimana kisahnya dalam riwayat Ibnu Majah daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Kisah telaga rumah yang dibeli Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu daripada seorang Yahudi, kemudian mewakafkannya dibuat kaum muslimin wajar dihayati. Umat Islam ketika itu tiada punca air lazat untuk diminum kecuali daripada telaga Arumah yang diberi satu kantung air dengan harga 1 dirham. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu menawarkan untuk membelinya, tetapi Yahudi tersebut hanya bersetuju menjualkan separuh pemilikan secara berselang hari dengan harga 12,000 dirham. Dengan kesepakatan dan tindakan bersama, umat Islam menikmati air percuma sepenuhnya apabila Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu berjaya membeli keseluruhan pemilikan telaga tersebut dengan tambahan sebanyak 8,000 dirham, menjadikannya 20,000 dirham. Kisah di atas menjelaskan bahawa aspek ekonomi, perniagaan dan perusahaan perlu diberikan perhatian sewajarnya. Umat Islam perlu mewujudkan platform, pasaran dan produk tersendiri. Umat Islam perlu berusaha menjadi pengusaha, pembekal dan peniaga yang dapat memenuhi segala keperluan kaum muslimin tanpa perlu bergantung kepada pihak lain. Hadirin yang dimuliakan, mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah bersyukur di atas nikmat kemerdekaan serta kedaulatan negara dengan menyuburkan semangat cintakan tanah air. Yang kedua, umat Islam hendaklah mengambil bahagian dan berperanan dalam meningkatkan kesepaduan sosial, pendidikan holistik dan keutuhan ekonomi untuk mengekalkan kestabilan sosiopolitik negara. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menyadari bahawa Islam dengan segala ajarannya adalah agama yang memimpin manusia ke arah kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang keempat, umat Islam hendaklah menjadi kingmaker dalam menentukan hala tuju ummah dan negara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Inna Allaha yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap seorang yang khianat lagi tidak bersyukur. Surah Al-Hajj ayat 38. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alna muslimin wa razaqana min thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah.
faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Inna wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa al-kafara wal mubtadi' wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilayka bi nabiyyika al-amin nas'aluka asma'aka al-husna wa sifatika al-uzma an tahfadha bi'ilmika al-rabbaniyah wa bihi biqadri as-samaniyah jalatil malik al-mu'azzam sultan Selangor Sultan Syarafuddin Isyaq al-Hajj Imam Makmur Sultan Syarafuddin Isyaq al-Hajj. Allah a'lamna wa hidayah wa taufiq wa sayyidina wa salam minka ila ahli Selangor Tunku Amir Syah Ibu Sultan Syarafuddin Isyaq al-Hajj fi amni wa salahi wa afdil minka wa baraka ya dzal jalali wal ikram. Allah a'lamna muslimin wa fi ra'iyah wal bilad wa balil qasim wa litawbi huda wa rasyad. Ya Allah, mudahkanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta kepada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan ini. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Yang mulia kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma inna fi'al bala irfa'ana hadha wa